KPM. Okay, Mira ready. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Selamat petang, Cikgu. Selamat petang. Cikgu buat apa ni? Oh, cikgu tengah buat aktiviti menyulih gambar pensel ni. Oh, menyuri gambar pensel? Tapi kan, Cikgu, apa kaitan menyuri dengan topik yang kita nak belajar hari ni, ya? Tu kena nantikan sebentar lagi. Okey. Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Salam sejahtera diucapkan. Seperti biasa anda sedang menonton Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir dan hari ini kita nak belajar subjek yang sangat menarik di mana kita nak belajar subjek pendidikan khas bahasa Melayu di mana topiknya ialah strategi meningkatkan kemahiran menulis bagi murid-murid berkeperluan khas untuk prasekolah. Dan hari ini bersama dengan Mira kedua-dua orang cikgu kita dan juga cikgu juru bahasa isyarat kita, Cikgu Nur Haslia binti Hairul Anwar dari SK Pendidikan Khas Selangor. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Okey, itu dia cikgu kita dan di studio di sebelah Mira ini kedua-dua cikgu kita yang sangat manis berbaju Melayu, Cikgu Nur Diana dan juga Cikgu Nur Syamimi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Salam. Sihat cikgu Sihat, Alhamdulillah. Selamat datang ke kelas Mahir dan kenapa cikgu tidak mengenakan pelitup muka? Ini kerana macam Mira katakan tadi, subjek ini merupakan subjek untuk murid-murid berkeperluan khas. Oleh sebab itu, cikgu tidak mengenakan pelitup muka supaya murid-murid di rumah dapat melihat pergerakan muka cikgu dan juga ekspresi, kan, pergerakan bibir. Dari situ mereka akan mudah untuk belajar juga, kan cikgu? Betul. Baik, itu sebabnya. Tapi jangan risau, cikgu dan juga Mira kami akan kekal menjaga penjarakan fizikal dan Mira akan kekal mengenakan pelitup muka. Baik, cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, cikgu, kita ada pensel gergasi di sini, kita ada macam-macam permainan di sini. Saya ingin persilakan Cikgu Nur Diana dan juga Cikgu Syamimi untuk sentasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu Nur Diana. Baik, Cikgu Nur Syamimi pula. Okey, dan saya. Okey. Sedikit info tambahan juga kepada anda yang sedang menonton sekarang, terutama sekali kepada murid-murid yang berusia 13 tahun. Permohonan kemasukan ke tingkatan 1 Sekolah Seni Malaysia tahun 2022 sudah dibuka. Jadi untuk mendapatkan maklumat lanjut, anda boleh saja melayari essem.moi.gov.my. Baik, cikgu, hari ini cikgu kita nak belajar menulis. Betul cikgu Betul, Mira. Nak belajar menulis tu. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan sikit apa yang cikgu nak fokuskan untuk hari ni, objektif pembelajaran kita. Silakan. Okey, Cikgu Diana. Okey. Jadi pada hari ini cikgu akan ajar cara-cara untuk menulis huruf kecil dengan betul. Agak-agaklah kenapa cikgu nak ajar murid-murid untuk menulis cara huruf kecil dengan betul. Okey. Selalu dalam kelas cikgu selalu jumpa murid-murid yang tulis huruf yang terbalik-terbalik. Kadang-kadang ambil masa yang lebih lama untuk menulis dan juga kurang kemas. Sampai cikgu pun tak faham apa yang ditulis oleh murid. Okey, jadi kita pun tahu kemahiran menulis ni penting di sekolah. Okey, jadi hari ini kita akan tengok macam mana nak menulis bersama dengan Cikgu Mimi nanti. Okey, jadi apa yang kita nak buat hari ini, cikgu dah pun sediakan jadual aktiviti kita. Wow. Okey, cikgu ada jadual aktiviti ni. Okey, kalau tengok kat sini, kita ada 3 bahagian yang utama hari ini. Okey, kita ada satu sesi bersama Cikgu Mimi akan ajar macam mana kita nak usul kecil. Okey, kemudian kita ada rehat.
dan diteruskan lagi dengan pembelajaran bersama cikgu lagi dan sedikit aktiviti. Okey. Kita akan rehat lagi dan penutup. Okey, kalau murid-murid tengok kat sini, ada beberapa gambar, okey? Kat sini ada gambar kertas, kita ada gambar gam dan gambar pensel. Okey, jadi cikgu nak murid-murid bersedia dengan kertas, pensel, pemadam dan juga gam untuk aktiviti kita hari ini. Okay. Wow, menarik tu cikgu. Dan bila saya tengok macam ni cikgu dah siap dengan jadual aktivitinya dan mungkin cikgu boleh cerita sikit apakah antara aktiviti yang cikgu nak lakukan tu cikgu? Okey. Kalau nak tahu yang tu, kena tunggu nantilah. Tunggu nanti ataupun cikgu Syamimi nak cerita sikit kepada mereka di rumah yang sedang menonton? Okey, hari ini cikgu nak kongsi sedikit mengenai cara-cara untuk kita menulis huruf kecil dengan lebih baik. Kalau kita nak tahu seterusnya, kita kena tunggulah sebab prosesnya agak macam banyak kan kita nak belajar nanti. So nanti along the way kita akan sama-sama buat juga. Oh, wow, okey. Itu dia macam cikgu kata nak belajar macam mana cara nak menulis cikgu. Tapi kan cikgu, saya kan rasa macam nak main permainan sebab saya tengok atas meja ni kan ada macam-macam warna lah, warna-warni meriahnya. Jadi cikgu kata nak bagi saya main satu permainan nama dia fidget toys. Ya, betul Mira. Jadi masa rehat sensori kita akan lakukan aktiviti. Jadi kat sini Mira lah yang akan lakukan aktiviti tu. Wow, okey. Boleh cikgu. Yang mana satu cikgu? Okey, kali ni Mira nak main fidget toys kan? Okay. Sebelum tu cikgu tunjuk dulu, kita ada rehat sensori kita. Nanti barulah tahu kan dari mana agaknya Mira tahu fidget toys tu. Okey, kat sini ada fidget toys. Okey. Jadi di situ. Kat sinilah kita punya pilihan aktiviti kita. Okey. Jadi saya dah boleh pilih ke cikgu? Boleh Mira. Banyak yang menarik ni. Kalau cikgu nak saya pilih yang mana? Tak kisah. Mana yang Mira suka? Mana yang saya suka? Kalau saya suka yang ni cikgu. Sebab dia menunjukkan jam masa. Boleh saya pegang cikgu? Boleh Mira. Okey, saya angkatlah. Okey. Mungkin cikgu boleh terangkan macam mana cara permainannya cikgu? Okey, fidget toys ni sebenarnya mudah saja sebab selalu murid-murid khas ni dia perlukan banyak rehat. Okey. Bila kalau dia selalu rehat baru taklah selalu sangat. Maksudnya bila kita bagi kerap rehat dia akan boleh fokus. Okey, jadi apa yang kita nak buat tu akan berjalan lebih lancar. Jadi harapnya dengan rehat sensori ni murid-murid lebih fokus untuk aktiviti kita. Jadi fidget toys ni dia boleh main-main ikut macam-macam cara. Okay, contohnya kalau cikgu ambil yang ni Okey, murid-murid ada yang mungkin nak panggil macam ni je, saya ada bunyi kan. Ada murid yang dia suka hanya nak pegang. Kalau kita Mira, kita penat kan, kadang-kadang kita macam ambil pen, kita main pusing-pusing pen. Itu juga dikatakan fidget activities lah. Macam Mira tu Mira pusing kan. Betul tu. Kalau itu pilihan cikgu Diana, agaknya apa pula pilihan cikgu Syamimi kan? Banyak dekat depan ni tapi saya kira nanti sebab kita pun akan lakukan rehat sensori lagi lepas ini. Banyak lagi aktiviti yang kita nak mainkan dan kepada anda di rumah terutama sekali murid-murid prasekolah jangan ke mana-mana sebab lepas ni macam cikgu Syamimi kata, cikgu Syamimi nak terangkan bagaimana teknik yang sebenar cara untuk penulisan. Jadi kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, kedua-dua orang cikgu kita, Cikgu Syamimi dan juga Cikgu Diana. Dan juga cikgu jurubahasa kita iaitu Cikgu Nur Haslia yang berada di sebelah. Okey, cikgu-cikgu, kita tadi cikgu dah menerangkan sedikitlah aktiviti apa yang cikgu nak lakukan. Iaitu cikgu nak ajar penulisan, cara menulis yang tepat dan juga yang sebetulnya bagaimana. Jadi sekarang, boleh dah ke saya ambil pensel cikgu? Boleh. Boleh dah. Tapi untuk Mira, nanti Mira akan menulis menggunakan kapu dan juga papan hijau yang cikgu sediakan dekat atas meja tu lah. Okey. Boleh.
Ni saya punya cikgu Ha. Terima kasih cikgu. Tapi kan cikgu, saya rasa sebelum kita menulis, kita mesti kena betulkan posisi badan kita. Ke macam ni? Cara nak Betul menulis. tu. Kita kena pastikan posisi badan yang betul supaya kita boleh menulis dengan baik. Okey, macam mana posisi badan yang betul tu cikgu? Okey, posisi badan yang betul, sekiranya anak murid di rumah menggunakan meja dan kerusi, kena pastikan kaki berada rata di atas permukaan lantai. Kemudian pastikan juga meja yang digunakan sesuai dengan ketinggian anak murid dan pastikan kedudukan pinggang dan juga kaki kita berada pada sudut 90 darjah. Okey, jangan terlalu membongkok sangatlah kan? Ya, betul. Okey, saya kira mereka di rumah pastinya sudah betulkan posisi badan masing-masing cikgu. Jadi sekarang macam mana? Kita dah boleh mula menulis ke? Boleh? Okey. Cuma cikgu nak pesan juga, kadang-kadang ada mungkin bila kita belajar di rumah kan, ada murid yang mungkin tidak menggunakan kerusi. Betul. Dia hanya menggunakan meja. Jadi jangan risau, anak murid still boleh lagi melakukan aktiviti menulis, tetapi berada dalam keadaan duduk bersila ataupun kaki duduk melunjur. Itu adalah lebih baiklah. Dan kemudian kalau ada anak murid yang mungkin tidak menggunakan meja dan kerusi, boleh juga buat aktiviti menulis tapi dalam boleh duduk dalam keadaan meniarap. Ataupun kita panggil sebagai prone position. Meniarap cikgu kan? Ya, betul. Letak bantal lah kot kan? Dekat boleh bahagian juga. bawah. Kalau rasa penat tu letak bantal ataupun mungkin boleh duduk. Okey, baik, itu dia cikgu dah menerangkan sedikit tentang posisi badan. Betul. Jadi sekarang cikgu, kita mungkin dah boleh masuk strategi bagi penulisan? Okey, sebelum tu. Sebelum tu, lagi satu. Okey, apa tu cikgu? Okey, cikgu nak tekankan satu benda yang penting juga sebelum kita menulis. Kita kena tengok genggaman pensel kita. Okey? Okey, untuk kemahiran pembelajaran hari ini, genggaman pensel yang matang dan juga berkesan sangat pentinglah. Okey, apa genggaman pensel yang matang dan berkesan tu? Ada dua sahaja. Pertama sekali, kalau Mira macam familiar, genggaman tripod. Pernah dengar tak? Genggaman tripod? Macam ni ke cikgu? Kan? Macam mana tu cikgu? Genggaman tripod ni menggunakan 3 jari. Okey. Macam ni. Okay, so jadi kalau anak murid dipegang macam ni lah. Satu lagi quadrapod. Quadrapod ialah 4 jari macam ni. 4 jari. So kadang ada murid yang tulis macam ni. Beza dia posisi pensel tu, tripod tadi dia rehat di atas jari tengah, yang quadrapod tu dia rehat di jari kelingking kita. Wow, okey. Jadi agak-agak sekarang kalau mereka sedang pegang pensel, boleh perhatikan mereka kategori yang mana satu? Tripod ataupun lagi satu cikgu? Quadrapod. Quadrapod. Kalau saya tripod lah cikgu. Betul tu. Cikgu Diana pula? Cikgu Diana quadrapod. Okey, jadi ini untuk murid yang mempunyai genggaman yang matang kan cikgu? Ya, betul. Tapi bagaimana pula dengan murid yang tidak mempunyai genggaman yang matang? Anda kata mereka pegang pensel sebegini. Okey, untuk murid yang mempunyai genggaman pensel yang masih belum matang, okey, cikgu ataupun ibu bapa lah kena banyakkan aktiviti yang melibatkan kemahiran menulis, kemahiran motor halus. Okey, apa itu kemahiran motor halus? Contoh aktiviti yang boleh cikgu bagi hari ini ialah seperti bermain dengan tanah liat, exercise jari jemari supaya kita nak kuatkan jari jemari anak murid tu untuk bersedia memegang pensel dengan baiklah. Ataupun aktiviti memasukkan manik dalam butang. Okey. Kalau aktiviti melipat macam origami tu dikira juga ke cikgu? Sebagai betul. motor halus. Okey. Boleh juga tu. Baik. Jadi mungkin ibu bapa, mungkin sekarang ibu bapa pun sedang menonton juga kan di rumah, boleh lihatlah bagaimana cara anak-anak pegang pensel. Okey cikgu? Okay. Kali ini kita dah boleh masuk strategi kita, cikgu. Okey. Jadi mari sama-sama cikgu. Okey. Jadi hari ini cikgu kita nak belajar mengenai bagaimana nak tulis huruf kecil dengan baik kan. Cikgu dah bahagikan huruf kecil ni kepada 4 kumpulan. Nak tahu apa kumpulan dia? Jom kita tengok. Jadi kumpulan pertama huruf kecil ialah kumpulan yang mempunyai bentuk arah lawan jam. Okey, apa itu arah lawan jam? Kalau tengok dekat sini kan ada gambar jam kan. Cikgu pun ada buat arah lawan jam. Kalau arah lawan jam ni dia ke kanan.
Jadi Mira dan Cikgu Diana kita sama-sama buat corak arah lawan jam. Guna papan kayu papan hijau. Okey, saya guna dan cikgu. juga kapur. Okey. Dalamnya ada kapur. Di dalamnya ada kapur saja. Okey. Dan mungkin murid-murid di rumah pun boleh lakukan juga. Ya, betul. Bagaimana lukisan bagi arah lawan jam? Kalau murid-murid di rumah ada papan hijau dan juga kapur, pun boleh boleh guna jugalah instead of kita guna kertas dan juga pensel, sebab penggunaan kapur ni dia menggalakkan genggaman pensel yang matang yang kita cakap tadi kan, genggaman tripod dan juga betul tu. Okey. Jadi jom kita sama-sama buat arah lawan jam, iaitu ke arah kiri. Buat bulatan. Arah kiri. Okey. Okey, boleh? Boleh cikgu? Okey. Okey, Cikgu Diana pun buat dua. Ada 2 jam di situ. Okey. Okey, bagus. Okey. Kemudian kita tengok pula apa itu huruf yang arah lawan jam. Okay, kali ni cikgu nak minta tolong Mira tampalkan huruf yang arah lawan jam di papan putih tu. Okey, saya tampal di sebelah cikgu. Ya betul. Okey, yang bulatan ni kita tinggal dulu. Tinggal dulu. Letak dulu atas meja. Okey. Saya pilih huruf mungkin cikgu boleh bantu saya. Okey. Kalau kita tengok dekat sini huruf arah lawan jam A. Cikgu ada highlightkan dekat sini kan. Huruf A ni dia start dengan lawan jam. Itu huruf A. Jumpa tak? Huruf A. Saya cari huruf A. Di manakah huruf A? Okey, saya dah jumpa cikgu. Okey, bagus. Huruf A. Lekatkan dekat bawah kad Arah berlawanan arah jam. Okey. Huruf A. Kenapa huruf A ni dia berada di arah lawan jam cikgu, berlawanan? Sebab ni berlawanan arah jam. kita tulis dekat sini start dengan arah lawan jam. Nampak tak? Dekat sini. Okey, mungkin cikgu boleh tunjukkan lagi sekali? Okey. So A, arah lawan jam ke arah sini. Okey, kemudian huruf D. D pun arah lawan jam. Okey, D pun. Ya. D pun sama. Okey. Kemudian huruf G. G pun sama, huruf arah lawan jam. Huruf G. Okey, saya tampal dulu. Huruf D, huruf G. Okey, cikgu. Kemudian huruf E. Kita ada huruf E. Okey. Kemudian huruf C. Huruf C. Baik. Okey. Kita ada huruf C. Okey, Kemudian, dah cikgu? Okey, huruf O pula. O pun arah lawan jam. Oh, huruf O ni arah lawan jam. Kalau ada orang buat O mengikut arah jam, silaplah tu teknik dia. Kita kena tengok jugalah kalau murid tu boleh betulkan maksudnya dia punya pembentukan huruf tu elok, okey saja untuk murid tu terus tulis O macam tu lah. Okey. Baik, ini ialah untuk O bagi huruf berlawanan arah jam. Saya ada satu soalan cikgu, bagaimana pula kalau murid tersebut merupakan murid yang kidal yang menulis di tangan kiri? Jadi caranya tetap jugalah? Ya, tetap sama jugalah. Tetap sama juga. Okey, baik. Okey, dan huruf seterusnya S. Huruf S. Huruf S. Dan akhir sekali huruf Q. Huruf Q. Pun arah lawan jam. Okey. Bila saya tengok huruf S ni cikgu, maksudnya murid tak boleh buat S dari bawah ya? Ya betul. Selalunya kalau buat dari bawah tu kebiasaannya lah. Dia tak jadi cantik sangat huruf S tu. Jadi dia kena mulakan daripada atas, arah lawan jam dan ke bawah lah. Okey, baik. Ini ialah huruf untuk berlawanan arah jam cikgu. Ya betul. Okey. Okey, kemudian kita nak praktis sama-sama juga. Tulis salah satu beberapa huruf arah lawan jam ni lah. So Mira boleh guna papan hijau dekat situ. Ibu Diana pun boleh Mira juga. nak padam pakai ni dulu. Okey, saya padam dulu cikgu boleh? Okey. Saya padam dulu. Selesai cikgu? Okey,
Jadi kita praktis huruf A. Tadi A start dengan ke arah lawan jam kan? A dan kemudian tarik. Okey, saya cuba. A. Okey. Okey, bagus. Okey. Cikgu Diana okey? Diana pun okey. Okey. Dan juga D. Okey. Okey. D. Okey, bagus. Okey, kalau perasan dekat papan hijau ni cikgu ada buat garisan dua kan? Cikgu pun menggunakan dua garisan ni. Sebenarnya untuk latihan menulis huruf kecil ni memang digalakkan untuk menggunakan garisan dua supaya kita boleh bagi panduan kepada murid tu untuk menulis di atas garisan. Okey. Dan juga meningkatkan kawalan kemahiran kawalan pensel lah bagi murid-murid berkeperluan khas. Baik. Okey, ini untuk tulisan kecil ataupun huruf kecil cikgu. Ya, betul. Okey, macam cikgu kata tipsnya dengan menggunakan garisan dua supaya mudah untuk mereka menulis, tapi ini untuk arah berlawanan jam. Bagaimana pula untuk yang mengikut arah jam? Mengikut Mungkin arah cikgu jam, boleh- kita akan tengok. Okey. Selepas ni. Okey. Okey, jadi ni huruf arah jam. Huruf Okey. arah jam. Ni pun ada gambar jam. Macam mana buat arah jam? Arah jam. Mengikut arah jam. Okey, untuk arah jam kan cikgu, saya dari sini, saya pusing ke sini, bawa naik atas. Betul Ya, cikgu? betul tu. Okey. So dia ke arah kanan. Okey. Okey. Tu kalau ke arah kanan Okey. So apa huruf yang mengikut arah jam? Okey, huruf pertama ialah huruf B. Huruf B. Kita buat dia punya tegak dulu, kemudian perut dia tu ke arah jam. Okey. Huruf B cikgu Baik, huruf B. Kemudian cikgu? Kemudian huruf H. Huruf H. H pun sama. Mengikut arah jam. Okey. Kemudian huruf M. Kita ada huruf M. Wow, okey. Kerana dia mengikut arah jam cikgu. Ya. Bergerak ke sebelah kanan. Baik. Dan huruf N. Huruf N. Okey. Kemudian huruf P. Huruf P. P. Huruf P pun sama juga. Dan akhir sekali huruf R. Dan kita ada huruf R. Okey. Ini dia huruf-huruf untuk mengikut arah jam cikgu. Betul. Okey. Okey. Jadi kita nak tulis pula, praktis tulis pula huruf arah jam. Kita tulis huruf B. Okey. Dah sedia? Sedia cikgu? Okey. Huruf B, okey, tarik. Kemudian perut dia ke arah jam. Okey. Kita B, kita tarik huruf dia ke arah jam. Okey. Kemudian huruf H pula. Huruf H. Sama. Okey, bagus. Cantik huruf-huruf Mira dan Cikgu Diana. Baik, ini dia sedikit perbezaan bagi arah lawan jam dan juga bagi mengikut arah jam cikgu. Tapi cikgu, saya nak tanya cikgu, bagaimana cara mudah untuk murid-murid membezakan antara kedua-dua huruf ni cikgu? Okey, cara mudah ialah mengikut kita tengok jam tadi tu. Okey. Kita tengok jam dan praktislah latihan buat corak bentuk arah jam dan juga mengikut lawan jam. Baik, okey. Tak apa, buat je latihan dengan kerap. Pasti nanti mereka akan ingat dengan sendiri kan cikgu? Cikgu, tadi kan dah tulis-tulis kan? Dengarlah cikgu sebab saya berdiri. Saya tak duduk. Saya tak duduk atas kursi. Jadi kan cikgu, mungkin kita boleh buat sikit aktiviti regangan kot. Boleh. Macam mana cikgu? Jadi Mira nak buat aktiviti regangan Nak buat regangan tangan lah. Sebab tangan banyak tangan. Boleh cikgu. Okey. Macam mana tu? Tak sabar. Okey, rasanya kita boleh buat sedikit stretching ke depan. Stretching ke depan. Okey, kita kira. 1, 2, 3.
Okey, mungkin kat sini pula lengoh tadi kan? Okey. Okey. 1, 2, 3. Okey. Okey. Yang ni pula. Di sebelah sini pula 1, 2, 3. Okey, Okey. itu dia sedikit aktiviti regangan dan adik-adik di rumah pun boleh sama-sama lakukan juga. Dan kita nak berhenti berehat lagi sekali. Yang anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi teknik daripada cikgu-cikgu kita. Didik TV KPM. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan, tepuk. Okey, kembali kita di Didik TV KPM. Okey cikgu, kita dah belajar tadi sedikit bagaimana cara untuk menulis huruf kecil bagi lawan jam dan juga mengikut arah jam. Dan sekarang ni cikgu, aktiviti seterusnya cikgu nak buat lekung dan sudut. Ya, betul tu. Sekarang tadi dah 2 kumpulan kan yang kita dah belajar. Sekarang kumpulan yang ketiga ialah huruf yang mempunyai bentuk lengkung dan juga sudut. Macam mana bentuk lengkung dan sudut tu? Jom kita praktis buat corak lengkung dan sudut boleh. bersama-sama. Okey. Corak lengkung. Okey. 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 Lengkung. Baik. Okey, bagus. Kemudian adalah corak bersudut. Macam Sudut. zigzag tu. Okey, Zigzag. Okey. Zigzag pula. Okey, kat bawah pun ini boleh. ialah zigzag. Okey, bagus. Okey, kemudian kita tengok pula apa huruf yang mempunyai ciri-ciri lengkung dan sudut. Okey, huruf yang pertama. Okey, Mira boleh tolong cikgu tampalkan? Boleh cikgu, tak ada masalah. Huruf yang pertama bagi aktiviti lengkung cikgu. Okey, huruf J. Okey, kat sini dia ada lengkung dia. Huruf J. Okey, huruf J bagi lengkung. Kemudian huruf U. Huruf U. Okey. Baik. Tapi kan macam ni cikgu, bila saya tengok cikgu menulis, cikgu buat dengan sekali pusingan. Kan sekali lengkungan terus. Ya, Bagaimana betul. kalau ada murid yang buat untuk U buat separuh, sambung lagi separuh. Boleh ke macam tu cikgu? Okey, kita kena praktis dia untuk sebenarnya untuk menulis huruf kecil ni satu kali saja. Sekali saja. Betul. Okey, baik. So, macam U. Huruf U. Macam tu. Okey cikgu. Okey, kemudian Y. Kita ada huruf Y. Y ni pun lengkung. Huruf Y. Okey. Okey. Huruf V bersudut. Kita ada huruf V yang bersudut. Okey. Huruf W bersudut juga. W. Dia bersudut sebab dia tajam kan cikgu? Betul. Okey. W. Dan akhir sekali huruf Z. Huruf Z. Okey. Okey. Contohlah kan, kalau anak murid yang mungkin mempunyai first time kan kesukaran untuk ikut penulisan Dukungan. untuk huruf-huruf ni, cikgu ataupun ibu bapa di rumah boleh sediakan macam kita buat aktiviti tracing juga menggunakan highlighter. So buat highlighter huruf J. Okey, jadi murid senang untuk ikut. Oh, okey. So tak adalah macam Mira tanya soalan tadi kan, murid tu dia angkat pensel, dia buat nak buat huruf U, dia angkat pensel, lepas tu kemudian baru dia buat dia punya kayu tu kan. Jadi bila kita guna highlighter tu, semua murid boleh nampak dan dia boleh trace along highlighter punya colour tu. Ya, mereka ikut di bahagian luar lakaran highlighter tu kan betul. cikgu? Okey. Inilah untuk huruf lengkung dan juga bersudut. Ya, betul. Ada beberapa huruf. Dan saya kira tak habis lagi huruf kita ni. Ada lagi beberapa alfabet yang tinggal. Ya, betul. Tapi kita nak praktis juga untuk huruf bersudut dan lengkung ni. Okey, boleh? Okey.
Jadi kita try tulis huruf J. Huruf J. Okey. Kemudian huruf U. Huruf U. Untuk J ni memang kena ada titik kan cikgu? Betul. Jangan tak buat titik. Dan akhir sekali huruf bersudut V. V. Okey. Okey tak? Okey, betul. Betul cikgu saya punya? Betul. Okey. Cikgu Diana pun okey. Betul juga. Tapi kan saya dengan Cikgu Diana, kami punya huruf bersambung dengan kedua-dua garisan ni. Bagaimana kalau ada setengah murid yang buat sikit je macam ni yang dia kata ni cikgu? Betul ke salah? Betul. Sebab ada bentuk huruf U tu ada. Cuma bagi permulaan, kita nak ajar murid tu bila menggunakan dua garisan ni senang untuk dia nampak di mana. Macam kalau huruf J kan dia ada ekor kan. So J kena ada kat bawah. Kalau U dia kat tengah-tengah ni. Sebab dalam huruf ABC ni dia ada huruf yang tinggi, ada huruf yang ekor. Jadi sebab tu gunanya kita menggunakan garisan dua ni jugalah. Okey, betul. Okey cikgu, cara menulis dah dapat tahu. Ada lagi alfabet yang tinggal untuk huruf kayu. Apa pula huruf kayu ni cikgu? Huruf kayu. Okey, jom kita tengok huruf kayu. Huruf kayu. Kenapa kita panggil dia huruf kayu? Sebenarnya huruf kayu ni dalam bahasa Inggeris kita panggil stick letters. Stick letters. Jadi dalam bahasa Melayu kita translate jadi kayu lah, senang untuk macam murid ingat pun kan. So huruf kayu ni ialah huruf yang melibatkan garisan menegak. Okey. Garisan menegak. Okey. Lepas tu melintang. Melintang. Okey, kemudian garisan condong. Garisan condong. Condong ke kiri dan last sekali condong ke kanan. Condong ke kanan. Okey. Okey. Jadi hurufnya ialah huruf I. Huruf I. Menegak saja kan. Kemudian huruf I. Saya tampal cikgu kan. Huruf I. Okey. Okey, huruf K. Huruf K. Okey. Huruf L. Huruf L. Okey. Huruf F. Huruf F. Okey, kemudian huruf T. Huruf T. Okey. Okey, baik. Dan akhir sekali huruf X. Huruf X. Ya. Oh, huruf X ni tak termasuk bahagian bersudut pula cikgu? Tak, sebabnya kita macam dia melibatkan garisan condong. Oh, okey. Dan ialah huruf X untuk huruf kayu. Ya. Okey, dan cara penulisannya? Ada tulisan pun. Okey. Okey, kita try huruf I. Okey. 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 Garisan menegak je kan I. Lepas tu huruf K. Menegak dan juga condong. Huruf K. Dan akhir sekali huruf tadi Kita ada huruf F, cikgu. F. Okey. Huruf F. Okey. Okey. So kita dah habis dah belajar keempat-empat kumpulan bentuk huruf. Jadi aktiviti seterusnya kita akan buat aktiviti menulis nama. Jadi Cikgu Diana akan terangkanlah dia punya langkah-langkah untuk kita buat aktiviti menulis nama. Yeah. Okey, aktiviti menulis nama cikgu dengan menggunakan kesemua kategori-kategori yang kita dah belajar sebentar tadi. Okey, Betul tu. Okey, jadi tadi kita dah belajar untuk menulis semua huruf kecil. Okey, jadi kali ni kita nak kena praktikkan pula apa yang kita dah belajar tadi. Okey, jadi untuk aktiviti ni cikgu pilih kita akan buat tanda nama untuk letak atas meja kita ni. Nampak kosong kan meja cikgu ni? Jadi kita kena letak tanda nama. Okey, jadi tanda nama ni
kita akan gunakan kertas ni. Okey, kita akan tampal-tampal sikit untuk tanda nama kita. Okey, jadi Mira boleh ambil yang ini. Terima kasih, untuk Mira cikgu. punya. Okey, yang ini cikgu punya. Okey, dalam ni cikgu dah sediakan bahan-bahan yang perlu untuk hari ini. Okey, cikgu untuk murid-murid di rumah mungkin perlu sediakan kertas A4. Kertas Macam ni. A4. Okey, kertas A4 yang kosong macam ni. Okey. Kita akan buat tanda nama bentuknya macam ni Cikgu tunjuk. Okey, kita akan guna tanda nama macam ni. Nanti bila buka dia akan rupanya ada segitiga sikit ada macam kosong tu. macam ni kan. Ah. Okey, macam ni. Jadi kita akan tulis nama kita dekat sini. Okey. Okey. Jadi Jom, kita letak cikgu. dulu. Macam mana nak buat bentuk ni agaknya? Mari cikgu tunjukkan. Okey, tengok pada kertas ni. Okey, kertas A4 ni. Okey, kita pegang macam ni. Pegang Okey, macam ni. boleh Mira? Boleh, cikgu. Okey, kita lipat dua. Okey. Kita Okey. lipat dua. Dan kita kemaskan dia. Okey. Okey, bila kita dah kemaskan, kita buka balik kan? Okey, dah terbahagi dua. Kita pun bahagi lagi dua dekat situ. Bahagi lagi dua. Ya. Okey, baiklah. Okey. Atas meja sedang sikit lah. Dan untuk aktiviti ni cikgu, dia boleh melatih murid daripada segi motor halus macam mana Cikgu Syamimi terangkan tadi ya? Ya, betul. Okey, jadi ni sambil-sambil buat ni secara tak langsung kita dah buat latihan kemahiran motor halus yang juga boleh bantu kita untuk murid-murid yang belum mahir lagi menulis, boleh bantu untuk kemahiran menulis. Okey, jadi kita bahagi lagi tadi. Okey, kita akan dapat ada 4 Garisan. 4 garisan. Okey, untuk bentukkan tanda nama dia akan jadi macam ni. Kita rapatkan dia. Dapat bentuk macam ni. Okey, segitiga. Okey, sama kan dengan yang cikgu punya yang dah siap ni. Macam ni ke cikgu, betul ke saya buat? Ya, betul Mira, pandai. Okey, macam ni. Okey, jadi kita dah ada tempat nak letak tanda nama kan? Sekarang kita kena tulis nama kita pula. Okey, cara nak menulis nama ni, okey, kita nak guna huruf besar ke huruf kecil cikgu? Mestilah huruf kecil Mira. Sebab kan kita belajar huruf kecil. Betul tu. Jadi kena guna huruf kecil. Jadi Mira keluarkan Mira punya ni tadi. Saya sudah keluarkan, Okey. saya punya. Kita Mira punya. Okey. Jadi tadi lupa cikgu nak bagi tahu. Tadi sebab kita dah buat kan macam terbuka, jadi murid boleh gamkan. Okey, untuk hari ni cikgu dah gam siap-siap dah. Cikgu punya warna kuning. Cikgu dah buat dah siap-siap. Okey. Ini Mira punya cikgu, saya Ya. punya warna oren. Warna oren. Okey. Okey. Jadi ni cikgu ada satu kertas asing. Okey, cikgu saja je asingkan colour dia supaya nampak naik sikit kan, macam colour cantik sikit. Okey, jadi cikgu dah asingkan dia. Okey, nampak tak cikgu letak garis dua kat sini? Nampak cikgu? Kenapa agaknya garis dua ni? Mira ingat tak tadi apa cikgu Mimi cakap? Okey, garis dua supaya boleh melatih murid untuk menulis di dalam garisan. Ya, betul Mira. Okey, jadi jom kita tulis nama kita. Okey, saya tulis nama saya dengan menggunakan kesemuanya ialah huruf kecil. Ya, Betul, cikgu, semua huruf kecil. Okey, saya tulis saya S Y A dan saya kira mereka di rumah pun menulis juga nama masing-masing. M. Murid-murid kat rumah pun boleh buat sama. Betul. Okey. Cikgu hari ni cikgu tulis nama pendek cikgu je lah. Diana. Okey, cikgu punya dah siap. Okey, cikgu punya dah siap dah. Mira buat panjang sikit. Ini saya punya. Okey, ni cikgu punya. Cikgu punya kecil je. Tengok nama Mira panjang kan? Sebab tu cikgu buat panjang. Okay, nama cikgu tahu memang akan kecil je. Tapi sebab Mira pun kita tahu nama Mira akan panjang. Jadi cikgu pun sedia kertas panjang. Baik. Okey. Dan kita akan tampal lah di depan cikgu. Ya, dah siap. Kita boleh tampal. Okey. Kita akan tampal supaya dapat menandakanlah ini ialah kawasan saya belajar membuat kerja rumah saya. Betul. Okey. Dan kita tampal saja menggunakan gam kertas biasa pun boleh kan cikgu? Ya, cikgu bawa gam biasa je. Okey. Baiklah. Boleh tak? Baik. Cikgu dah tampal. Saya pun tampal juga. Baik, sementara kita nak menampal kertas ni cikgu, kita akan tunjukkan kepada murid-murid di rumah hasilnya sebentar nanti. Ya. Kita berhenti berehat dulu, kita kembali selepas ini. Seperti biasa, jangan ke mana-mana.
KPM. Baik, kembali kita di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir adik-adik, dan di tangan Mira dan juga di tangan Cikgu Diana, inilah tadi yang kami sudah tampilkan bagaimanakah hasilnya dengan menggunakan huruf kecil bagi kesemua keempat-empat kategori. Ini saya punya dan itu ialah Cikgu Diana punya. Cantiknya. Dan saya kira mereka di rumah yang buat bersama-sama pun pastinya menggunakan cara yang sama jugalah Cikgu. Tapi sedikit peringatan, jika anda melakukan aktiviti ini kerana ada gunting, kita menggunakan kertas dan sebagainya, berhati-hati dan sila pastikan ibu bapa ataupun penjaga bersama dengan adik-adik di rumah. Okey, Cikgu, di segmen yang terakhir ni Cikgu, kita dah tahu dah kesemua aktiviti. Jadi mungkin ada sedikit tips lagi daripada Cikgu ataupun pengajaran di masa yang terakhir ini. Silakan. Okey, kebiasaannya guru ataupun ibu bapa kalau nak ajar anak murid menulis, mereka akan buat ikut urutan ABC. Betul. Tapi untuk hari ini cikgu dah kongsikan bagaimana untuk kita tulis huruf kecil mengikut kumpulan bentuk ataupun corak huruf tersebut. Dan memang digalakkan juga kalau kita nak menulis huruf kecil, kita mulakan dengan ajar huruf yang mempunyai kumpulan bentuk yang sama dahulu, supaya membantu murid yang mungkin yang mempunyai masalah yang tulisan terbalik, tak kemas, ini dapat membantu mereka lah. Dan cikgu nak kongsikan juga satu lagi tips untuk membantu murid yang mungkin ada masalah tulisan terbalik ni, boleh menggunakan strategi thumbs up dan juga thumbs down. Okey. Selalunya kalau ada anak murid yang confused dengan huruf P dan juga D, B dan D, satu lagi P dan Q, sebab huruf-huruf ni dia nampak sama. Betul tu. So tunjukkan thumbs up. Okey, tangan kiri macam huruf B. Okey, tangan kanan macam huruf D. Betul tak? Oh, betul. Jadi dia jadi macam cue visual bila kita menulis. So murid boleh ingatlah huruf B dan D. Okey, dan tak confuse. Satu lagi thumbs down. Thumbs down. P dan juga Q. So huruf tangan kiri huruf P, tangan kanan huruf Q. Itu adalah salah satu tips lagi yang cikgu boleh kongsikan pada hari ini. Baik, kan, supaya mereka tidak tersalah dalam menulis. Selalu memang itu kerap berlaku juga kan cikgu kan. Dan juga tadi kan cikgu dah mengajar dengan menggunakan kesemua empat-empat kategori itu. Kalau anda kata ada ibu bapa yang sedang menonton sekarang di rumah kan cikgu, bagaimana untuk dalam mereka mengajar, boleh ke mereka mengajar terus ataupun seeloknya bahagi-bahagikan ikut kategori juga? Okey, ibu bapa ataupun guru kena tengok kemampuan murid tersebut. Selalunya anak murid kita ni kadang satu atau dua huruf tu pun dah cukup pada satu-satu masa. Tak perlulah kita perkenalkan macam huruf, kalau tadi kita tengok huruf arah lawan jam kan ada 7 kan, tak silap tadi 7 huruf. Jadi mungkin pada satu-satu masa mungkin buat 2 dahulu, lepas tu ulang-ulang supaya murid tu cepat ingatlah. Dan keesokan ataupun bila murid dah kuasai, mungkin nak bergerak ke huruf yang seterusnya. Dan satu lagi, kena pasti juga huruf apa yang murid tu macam dia pandai untuk buat dahulu. Selalunya huruf yang simple macam huruf kayu, huruf I. So jadi ibu bapa dan guru boleh perkenalkan huruf lain yang dalam kategori huruf kayu tu bila nak menulis. Okey, kalau saya paling mudah huruf O lah cikgu. Bulatan saja Cikgu Diana. Okey, mungkin ada sedikit kesimpulan ataupun kata akhir daripada Cikgu Diana, terutama sekali kepada ibu bapa dan juga para pendidik juga yang sedang menonton sekarang. Okey. Jadi tadi cikgu guna jadual aktiviti kan. Jadi jadual aktiviti ni merupakan salah satu jadual visual. Okey, jadi untuk tempoh pandemik ni kita katakan. Okey, jadi untuk membantu ibu bapa, okey, untuk kita kata manage untuk anak di rumah, boleh gunakan jadual macam ni. Okey, jadual aktiviti ni tukarkan jadi jadual rutin harian. Okey, contohnya waktu anak bangun tidur, waktu untuk makan, untuk dia belajar online atau untuk didik TV pun boleh juga masukkan. Okey. Jadi bila dah satu aktiviti, tandakan tik dekat sini. Okey, jadi jadual visual ni kita kena guna selalu. Okey, baru dia berkesan. Okey, kata kita dah buat jadual, letakkan dekat tempat yang senang untuk anak-anak kita tengok. Okey, jadi bila dia lalu je, kena buat ni masa ni. Okey. Jadi kenapa kita guna gambar? Sebab gambar ni membantu untuk murid-murid kita
yang belum pandai membaca. Okey. Kita tahu supaya murid mereka berkeperluan faham. khas atau MBK ni, dia ada kesukaran untuk membaca lambat sedikit berbanding dengan murid biasa. Okey, jadi bila kita letak gambar, barulah murid kita faham. Baik. Kalau tak, ibu bapa Mungkin je lah agak- atau cikgu je yang faham kan? Betul. Mungkin agak sedikit kesukaran lah di Ya, situ kan. betul. Jadi gambar pun memainkan peranan juga. Baik, itu dia, kita dah sampai di penghujung siaran cikgu. Banyak sangat ilmu dan juga teknik yang mudah cikgu telah terangkan kepada saya dan juga ibu bapa dan murid-murid yang berada di rumah juga. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Syamimi dan juga Cikgu Diana. Terima kasih juga kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita, Cikgu Nur Haslia atas tunjuk ajar pada hari ini juga. Terima kasih cikgu. Diharapkan ilmu ini memberikan manfaat kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Didik TV KPM. Bye. Jumpa lagi. Didik TV KPM